Kembali bersiaran langsung bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan seterusnya kita akan bincangkan tentang SOP yang berkaitan dengan sektor pembinaan di mana kita seringkali mendengar bahawa kawasan pembinaan dan juga kluster-kluster yang terlibat adalah disebabkan oleh situasi di mana pekerja-pekerja berada terlalu rapat antara satu sama lain dan disebabkan mereka bekerja dalam keadaan panas dan sebagainya adalah agak sukar untuk mereka mengenakan pelitup muka sepanjang hari. Jadi ini merupakan antara cabaran yang dihadapi oleh sektor pembinaan. Bagaimana agaknya SOP baru diperkenalkan dalam pada kita menghadapi PKP 3.0 ini. Kita bersama dengan tetamu saya di studio yang berhormat Dato' Edin Shazli yang merupakan Timbalan Menteri Kerja Raya. Terima kasih yang berhormat kerana sudi bersama kami. Datuk, kita mulakan dengan bertanya sama ada sektor pembinaan boleh atau tidak beroperasi dalam tempoh PKP 3.0 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi serta salam sejahtera. Saya pertama sekali saya ingin tegaskan bahawa keputusan yang dibuat oleh kerajaan untuk mengenakan total lockdown. Jadi ini bukan satu keputusan yang mudah. Kita tahu apabila keputusan untuk membuat total lockdown ini diputuskan oleh MKN dan kerajaan akan menanggung kerugian yang agak besar dalam tempoh 14 hari, sehari rugi 2.5 bilion lebih kurang. Ini adalah perkara yang sukar tetapi perlu dibuat untuk kita mengatasi masalah penyebaran wabak pandemik COVID-19 ini yang kalau tidak dikawal akan menyebabkan keadaan menjadi lebih teruk. Tapi bagi sektor pembinaan, kita mempunyai secara umumnya semua kerja-kerja pembinaan mesti dihentikan. Walau bagaimanapun ada pengecualian tertentu yang membenarkan keadaan-keadaan yang membenarkan sektor pembinaan untuk menjalankan kerja-kerja. Itu disebut dalam kategori Essential Economic Service Section, yang mana secara mudahnya kategori-kategori yang dibenarkan adalah yang pertama, kalau sekiranya kerja-kerja itu tidak diteruskan, dilakukan, ianya akan mendatangkan mudarat dan juga mungkin akan mewujudkan suasana bahaya kepada pekerja, kepada persekitaran dan juga kepada orang awam. Ini antaranya kerja-kerja penyelenggaraan dan perbaikan jalan, cerun, ini adalah dan jambatan, dan juga termasuklah kerja-kerja pengawalan traffic control management ataupun kawalan pengurusan trafik dan lampu isyarat yang mesti diteruskan, dijalankan. Sebab ini perkara-perkara yang perlu. Kalau tak dibuat jalan atau diperbaikan cerun ini, mungkin akibatnya akan mendatangkan bahaya kepada persekitaran ataupun kepada orang awam. Jadi termasuklah usaha kerja-kerja penyelenggaraan dan secara berkala lift, travelator, escalator yang melibatkan kerja-kerja mechanical dan juga electrical, dan juga kerja-kerja pembersihan dan penyelenggaraan di kawasan tapak untuk penyemburan racun serangga dan sebagainya untuk mengelakkan penyebaran ataupun perkara-perkara yang memudaratkan seperti jangkitan nyamuk Aedes dan sebagainya. Jadi banyak kategori-kategori lain juga, termasuklah menaik taraf fasiliti awam yang kritikal. Ini perlu dijalankan sebab kita tahu contohnya macam lift kan, kalau tak diperbaiki, mungkin dalam sesuatu tempat itu fasiliti itu mungkin 1-2 saja lift. Kalau tak diperbaiki, lift itu tak dapat digunakan dan ini akan menyebabkan berlakunya cramp dan mungkin crowded, terlalu ramai kan orang nak menggunakan satu lift. Dan yang kedua, kategori yang selanjutnya adalah kategori bagi pembinaan yang dibenarkan, infrastruktur yang kritikal yang dibenarkan, termasuklah kerja-kerja untuk
pembinaan terowong ataupun cerun dan jambatan serta viaduct. Dan lebuh raya yang disahkan mencapai kemajuan fizikal sehingga 80%. Dan juga pembinaan infrastruktur awam utama termasuklah MRT, LRT dan juga ECRL serta komuter dan single dan double track projek rail. Ini ada antara projek-projek yang perlu diteruskan, dan kerja-kerja hospital, pembinaan hospital yang juga disahkan mencapai kemajuan fizikal sebanyak 80%. Ini juga perlu diteruskan. Jadi termasuk juga kerja-kerja pembangunan yang mempunyai penginapan pekerja yang lengkap di tapak bena. Jadi ini adalah ciri-ciri yang digariskan oleh KKR dan juga agensi-agensi yang berwajib ni menggariskan inilah MKN, menggariskan inilah kriteria yang perlu dibenarkan. Sebab kita tak nak kalau tidak diteruskan akan mendatangkan mudarat dan juga mungkin juga bahaya kepada persekitaran. Baik, Datuk juga difahamkan kalau kontraktor ingin meneruskan pekerjaan atau pembinaan di tapak, mereka perlu mendapatkan surat kebenaran daripada pihak CIDB. Jadi apakah proses untuk memohon surat ini dan apakah yang akan melayakkan mereka untuk mendapatkan kelulusan CIDB ini? Tidak lagi. Sebelum ini CIDB sekarang arahan terkini mengatakan bahawa permohonan ini perlu dibuat kepada pihak SIMS MITI. Jadi mereka perlu membuat permohonan melalui pautan yang ditetapkan yang telah diberikan, iaitu https notification.miti.government.my/login, termasuk syarikat-syarikat perunding dan juga pembekal serta pemaju yang terlibat di dalam rantaian ini. Dia perlu membuat permohonan di SIMS MITI. Jadi kesemua permohonan ini mestilah tertakluk kepada kedua-dua kategori yang saya sebutkan tadi. Sama ada perbaikan dan juga penyelenggaraan dan juga ataupun pembinaan dalam kategori-kategori yang dibenarkan. Jadi selain daripada surat yang diperolehi daripada SIMS MITI, apakah antara dokumen-dokumen lain yang perlu juga disediakan oleh kontraktor atau pemaju yang diberi kebenaran untuk beroperasi sepanjang PKP 3.0 ini di tapak bina untuk ditunjuk atau ditayangkan kepada pihak penguasa yang akan datang memeriksa setiap tapak sebenarnya? Kontraktor perlu menyiapkan selepas mendapat kelulusan, perlu menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan untuk dipamerkan di tapak pembinaan. Antaranya perlu menunjukkan dengan jelas nama dan juga nilai projek serta lokasi projek yang perlu dibuat secara koordinat GPS, dan juga butiran pegawai yang bertanggungjawab, terutamanya pengarah syarikat yang bertanggungjawab ke atas projek, ketua penyelaras dan pemilik atau pengurus yang menguruskan penginapan pekerja ataupun penginapan pekerja berpusat, CLQ sekiranya berkaitan, dan juga jadual pelaksanaan projek serta bilangan dan senarai pekerja kontraktor syarikat utama mengikut trade yang terlibat sekiranya ada, dan bilangan serta senarai subkontraktor, senarai pembekal bahan binaan dan bahan yang digunakan, serta jurutera yang akan digunakan, lesen dan jurutera yang akan menjalankan kerja-kerja, juga senarai perunding serta pekerja yang terlibat, maklumat penginapan pekerja, rekod pergerakan pekerja dan juga saringan gejala kesihatan pekerjaan, kebersihan dan pengurusan tapak bina premis. Akhir sekali, keseluruhannya kita perlu syarikat kontraktor perlu menunjukkan, memamerkan ikrar aku janji kepada pihak CIDB. Kalau kita tengok syarat-syarat yang dikenakan ini, syarat-syarat ini bukan mudah, sangat ketat, terperinci. Semua pihak yang terlibat, sama ada kontraktor,
juga pembekal serta perunding ataupun pihak-pihak lain yang terlibat dengan projek ini perlu ditunjukkan, dipamerkan supaya perkara ini jelas. Jadi kalau orang yang tak terlibat simply nak mengaku bahawa dia adalah pihak yang turut serta dalam projek ini, mungkin tak boleh melakukan perbuatan ini sebab kita tahu perkara ini dah pun diproses oleh SIMS dan MITI dan pihak CIDB akan sentiasa melihat dan memantau keadaan-keadaan ini supaya kita dapat memastikan kontraktor ini akan mematuhi ketetapan SOP dan juga syarat-syarat yang telah dikenakan. Ya, ini antara yang diperlukan oleh penguatkuasa yang akan sudah pasti akan turun padang untuk memeriksa kawasan-kawasan tapak pembinaan yang masih beroperasi. Selain daripada itu juga jangka masa untuk pengoperasian di tapak bina. Adakah ia adalah tertakluk seperti mana yang kita sedia maklum 8 pagi sehingga 8 malam atau adakah ada ketetapan lain? Tempoh jangka waktu untuk menjalankan projek ini tertakluk kepada ketetapan yang akan dikeluarkan oleh PBT. Tertakluk di mana kerja itu dibuat. Setiap PBT berbeza? PBT mungkin berbeza mengenakan jangka waktu bekerja yang berbeza kan. Cuma yang jelas, yang pasti jumlah pekerja yang boleh terlibat dalam projek ini tidak melebihi 60% daripada jumlah pekerja yang telah diisytiharkan. Dan juga pekerja-pekerja itu mestilah berkedudukan jarak penjarakan lebih kurang 1 meter di antara satu dengan yang lain. Dan selain daripada itu untuk memberikan ataupun membentuk satu lagi langkah pencegahan, swab test sudah pasti akan dijalankan untuk semua pekerja yang bertugas di tapak bina. Jadi apakah jadual untuk swab test ini? Swab test ini akan dikenakan kepada semua pekerja-pekerja, sama ada pekerja asing ataupun pekerja tempatan. Jadi yang mana kos ini ditanggung oleh kontraktor lah berkenaan. Dan ini untuk memastikan bahawa semua pekerja-pekerja yang terlibat ini adalah bebas daripada kemungkinan jangkitan oleh COVID-19 dan betul-betul sihat untuk menjalankan pekerjaan. Dan sekiranya ada mana-mana pekerja yang mungkin mempunyai simptom ataupun gejala COVID-19 ini, maka kontraktor perlu menyediakan tempat penginapan yang berasingan dan juga termasuklah menanggung kos-kos perubatan yang berkaitan akibat daripada gejala ataupun kemungkinan jangkitan COVID-19 itu. Kita sering dengar pada tahun 2020 tentang kluster-kluster yang wujud di quarters ataupun tempat penginapan para pekerja. Jadi apakah langkah-langkah pencegahan yang diambil dan untuk ketika ini apakah syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh majikan dalam menyediakan tempat penginapan untuk para pekerja? Sebagaimana garis panduan yang telah dikeluarkan kalau dalam sektor pembinaan ini oleh CIDB, antara lain SOP, kita menegaskan bahawa perlunya pendekatan secara 3W ataupun wash, warn dan juga wear. Perlu mencuci tangan secara kerap, perlu untuk memakai penutup muka dan juga perlu diingatkan, warn untuk tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan jangkitan itu, wabak itu tersebar, antaranya close conversation ataupun berada dalam kedudukan kurang daripada 1 meter di antara satu dengan yang lain. Dan juga diperingatkan SOP untuk mengelakkan crowded space ataupun confined area dan juga termasuklah close conversation seperti yang saya sebutkan sebentar tadi. Jadi, Datuk, kalau kita lihat juga kepada tindakan yang akan dikenakan, adakah tindakan ataupun penguatkuasaan di bawah undang-undang ni adalah lebih serius pada kali ini ke atas kontraktor-kontraktor yang gagal mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan ini? Sudah tentu. Jadi dalam proses kita membuat
memeriksa tapak-tapak, kawasan tapak binaan. Perkara-perkara pematuhan ini adalah perkara yang paling penting yang kita ingin pastikan. Sekiranya ada kontraktor yang gagal untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan, melanggar syarat-syarat kebenaran bekerja yang diberikan oleh SIMT tadi, pihak yang berwajib boleh mengeluarkan kompaun yang pertama dan juga boleh mengeluarkan arah pemberhentian pekerjaan yang kedua, dan sekiranya lebih teruk daripada itu, syarikat boleh dikenakan tindakan, kontraktor boleh dikenakan tindakan tata tertib sehinggalah ke peringkat syarikat itu mungkin boleh dibatalkan lesen dia. Jadi ini nampak hukuman-hukuman yang sangat serius, sangat beratlah yang akan dikenakan sekiranya kontraktor tidak mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dato', kita melihat bahawa dengan SOP ini sudah pasti akan ada kelewatan dalam mempersiapkan suatu projek dan juga akan ada kos tambahan, swab test dan sebagainya. Dengan semua ini ditambah kepada majikan ataupun kontraktor. Jadi apakah mungkin ada pandangan daripada pihak kontraktor dan juga harapan Datuk sendiri tentang bagaimana industri pembinaan ini dapat sebenarnya pulih setelah tamatnya tempoh PKP nanti? Pertama sekali saya juga ingin menggunakan kesempatan di sini kita perhatikan contohnya dalam tempoh PKP 1.0 walaupun kita menetapkan SOP dan banyak aturan dan peraturan yang perlu dipatuhi oleh kontraktor, kita melihat ramai di kalangan kontraktor itu, kontraktor pembinaan ini yang dapat mematuhi syarat-syarat SOP yang telah ditetapkan. Ini satu tindakan yang proaktif walaupun kita tahu bukanlah satu perkara yang mudah dan ditambah dengan kos tambahan tadi kita sebutkan untuk membuat swab test, membuat dan juga termasuklah menyediakan tempat yang berasingan dan sebagainya untuk pekerja-pekerja yang bergejala. Kita tahu ini adalah bebanan tambahan yang terpaksa ditanggung oleh kontraktor. Tetapi inilah apa yang kita sebutkan sebagai pengorbanan. Kita sama-sama berkorban, kita sama-sama berjuang untuk sama-sama memastikan bahawa kita dapat memenuhi keinginan hasrat kerajaan untuk memastikan bahawa dalam tempoh 2 minggu ini kita akan dapat menghasilkan keputusan yang baik, flatten the curve misalnya, untuk menghasilkan satu keputusan yang memberi keyakinan bahawa kita mempunyai masa depan yang lebih baik dalam sektor pembinaan. Tidak ada gunanya kalau kita berkeras terus-menerus nakkan memastikan kerja kita ni contohnya siap on time, tetapi dalam masa yang sama akhirnya kita tak dapat mencapai matlamat untuk memperbaiki kedudukan, untuk memperbaiki keadaan yang diakibatkan oleh penyebaran pandemik COVID-19 ini. Besok di kemudian hari kita tengok kerajaan terpaksa menanggung beban dan kesulitan macam sekarang kan. Dulu kita tak jangka kita akan sekali lagi kepada PKP penuh kan, total lockdown. Tetapi akhirnya terpaksa buat balik sebab kita melihat jumlah kes sangat membimbangkan, sekitar 10,000 dan walaupun turun sekejap 6,000 lebih, semalam balik-balik 7,000 lebih. Tidak ada satu perkara yang pasti. Saya ingat 2 minggu ini insya-Allah kalau kita sama-sama berusaha mematuhi ketetapan dan arahan kerajaan itu, kita akan sama-sama dapat hasil yang baik dan besok kita akan untung di kemudian hari. Terima kasih Yang Berhormat Dato' Edin kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia membincangkan industri pembinaan dan bagaimana ia terkesan dalam pada kita menghadapi PKP 3.0 ini.